Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita sambung dengan bab 7. Okay, masih lagi dengan bab 7. Okay, graf jarak masa, tetapi kita beralih kepada standard pembelajaran yang seterusnya, iaitu 7.1.3 menyelesaikan masalah yang melibatkan graf jarak masa. Okey, cikgu minta anak-anak untuk buka ke muka surat 191. Okey, buka muka surat 191. Okey. Jadi ini adalah contoh 8. Okey, graf jarak masa yang tidak lengkap di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Tan dari Seremban ke Lumut. Okey, so graf ni graf yang tidak lengkap. Okey, so Encik Tan berhenti di Rawang untuk makan tengah hari. Okey, dan rehat seketika sebelum meneruskan perjalanannya ke Lumut. Okey, so sepatutnya dia kat sini, kalau kita tengok di sini dia di Seremban, kemudian dia bergerak ke Rawang. Okey, kemudian dia berhenti sebab dia punya graf dia mendatar. Okey, kemudian dia berehat dan meneruskan perjalanannya ke Lumut. Okey, jadi kalau tengok kat sini dia tidak berpatah balik lah. Jadi bila dia tak berpatah balik tu maksud dia graf dia akan jadi ke mana? Dia adakah dia turun ke bawah ataupun dia naik ke atas. Okey, so dia bagi kat situ, jika laju purata kereta Encik Tan dari Seremban ke Rawang. Okey, sekejap. Okey, so dia kata dia punya laju purata daripada Seremban ke Rawang. Seremban ke Rawang. Okey, jadi daripada garis ni lah cikgu letak kat sini U sampai A. Macam biasalah, kita label macam biasa. Okey, dia jadi dari Seremban ke Rawang. Laju purata yang diberikan adalah 66 2/3 km sejam. Ini laju purata yang diberikan. Okey, hitung jarak di antara Seremban dengan Rawang dalam kilometer. Okey, jadi dia tanya di sinilah jarak. Okey, ingat tak cikgu ajar sebelum ni, bila dia bagi kat kita satu formula, maka kita keluarkan formula tu. Okey, jadi kat sini formula yang diberikan adalah formula laju purata. Jadi formula laju purata, ingatkah anda? Okey, laju purata ialah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, jadi kalau kita tengok di sini soalan dia, okey, ini formula. Soalan dia tanya apa? Soalan dia tanya jarak. Jadi bila dia tanya jarak, cikgu kata kita akan pusing-pusing formula ni. Jadi kita kena bagi jarak ni duduk sorang-sorang. Jadi bila jarak ni duduk sorang-sorang, maksudnya kita kena halau masa ni pergi ke sebelah sana. Okey, jadi kita halau dia pergi ke sana, maka kita akan dapat laju darab masa, kamu akan dapat jarak. Okey, maka kita akan guna formula ini. Okey, untuk mencari jarak. Okey, so kita tengok kat sini apa yang kita ada. Okey, laju purata ada tak? Laju kita ada tak? Okey, dia bagi kat sini ada. Ganti masuk dalam formula 66 2/3. Darab dengan masa. Okey, masa kat sini kita boleh tengok ini kan laju purata daripada O sampai A. Okey, masa dia daripada 0 sampai 1.5 jam. Jadi masa kita ada 1.5. Jadi berapa yang kita dapat? Okey, so kita akan dapat 100 kilometer. Okey, rupa-rupanya di sini cikgu padamkan ya, sebab cikgu di R sini rupanya jarak yang telah diambil ialah 100 km. Okey, okey, selesai untuk soalan A. Okey, kita akan beralih kepada soalan B.
Okey, soalan B ya. Okey. So kita ganti siap-siap kat sini. Alamak, pen dia tak lekat Okey. Okey, kita ganti siap-siap kat sini. R ni tadi kita dah jumpa dia punya. Loh, kenapa? Kesipo ni. First time guna software ni naknya ni. Kesipo dia tak auto-save ni. Okey, 100. Okey. So, mari kita tengok soalan 2. Okey, diberi bahawa jarak di antara seremban dengan lumut pula. Seremban nak pergi lumut. So, ni seremban. Dia sampai Rawang. Kemudian dia nak pergi ke lumut. Okey, ialah 300 kilometer. Dan Encik Tan memandu dengan laju purata 80 km sejam. Jadi di sini, okey, cikgu letak point kat sini. Sini O. Tadi kan, yang ni A, yang ni B. Dan dia pergi kepada lumut. Dia pergi ke C, dia tak patah balik kan. Jadi sepatutnya dia naik ke atas lah. So C ni lumut. Okey, jadi kalau diikutkan di sini, dia kata jarak dia bagi daripada Seremban ke Lumut ialah 300. Okey, kalau kita tengok tadi Seremban dia pergi ke Rawang dah 100. Okey, jadi untuk ke Lumut dia ada lagi 200 km lah kan. Maksudnya dia duduk kat atas ni lah. Okey, 300 km. Kenapa 300? Sebab jarak daripada Seremban ke Lumut 300. Sini dah 100, so gap kat sini 200 lah. Okey, jadi dia kata laju purata adalah 80 km sejam untuk sampai di Lumut dari Rawang. Okey, jadi daripada Lumut, sini Lumut ni. Okey, kemudian Rawang. Okey, so Rawang ke Lumut ni, Encik Tan ni dia memandu dengan laju purata 80 km sejam. Okey, so ingat tak cikgu sebut apa? Bila dia sebut laju, terus lah. Okey, kita keluarkan formula laju. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, baru kita tengok dia nak apa. Lengkapkan graf jarak masa yang diberikan bagi mewakili keseluruhan perjalanan Encik Tan. Okey, so kat sini kalau kita tengok, sebenarnya dia tak habaqkan dia nak apa, dia suruh lengkapkan. Tapi sebenarnya kat sini kita tahu. Okey, laju dia bagi tadi 80. Okey, jarak kita tahu sebab daripada Rawang ke Lumut jarak dia 200 km. Sebab dia kata daripada Seremban ke Lumut 300. Okey, jadi jarak kita tahu. Okey, 200. Cuma masa kita tak tahu sebab tidak dinyatakan di dalam ni. So kita kena tahulah masa sebab kat sini sekejap lagi kita nak lukis kan. Berapa nak lukis sampai takat mana? Tadi kita tahu nak lukis sampai takat 300. Masa ni kita tak tahu. Jadi kita cari dulu masa. Okey, so cikgu harap kita boleh pusing-pusingkan formula ni. Okey, so bawa lah masa ke sebelah sana, masa pula jarak ke sebelah sana. Jadi untuk mencari masa, bila kita pusingkan, okey, dia akan dapat jarak bahagi laju. Okey, so jarak di sini, okey, 200 pergi sana kan, kita bahagi dengan laju. Jadi kita akan dapat masa yang diambil adalah sebanyak 2.5 jam. Okey, cikgu padam supaya kita nampaklah macam lebih tak serabut sangat lah. Okey, jadi masa yang diambil kat sini, ni sini dekat Rawang kan. Okey, dia sampai dekat Lumut adalah 2.5 jam. Okey, jadi apa yang terjadi pada graf ni? Apa yang terjadi? Okey, ubah sikit lah ni muka cikgu ni. Okey, jadi dekat atas ni adalah jarak. Okey, kilometer. Bawah ni masa. Okey, dan kita dah ada sini kosong.
Okey, 1 2 3. Okey, dan sini takat kecil-kecil lah, setengah dia kan. Okey, jadi kalau tengok kat sini, dia bermula daripada kosong. Okey, kemudian pada rawang dia 1,5 jam sampai, kita letak kat sini 100. Okey, so 1,5 jam sampai 100. Ini rawang lah. Okey, kemudian dia berehat daripada 1,5 jam sampai ke 2,5 jam. Kat sini kan. Okey, so kita nak tarik yang dia pergi ke lumut. Okey, so dia pergi ke lumut 2 jam setengah. Jadi kat sini dah 2.5 jam kan. So daripada 2.5 jam, kemudian dia bergerak lagi 2.5 jam. So dia akan sampai ke jam ke 5. So kita kena tambah lah kat sini 4 dan 5. Okey, jadi dia bergerak sampai ke berapa? Sampai ke 300. Padam ya. Okey, sampai ke 300. Okey, so dia ambil masa 2.5. Jadi 2.5 sampai 2.5, 5 dan sampai 300. Okey, so sini adalah rawang, sini adalah lumut. Okey, jangan lupa tarik ni supaya dia nampak. Okey, so graf dia akan jadi macam ni. Okey, cikgu harap jelas. Okey, kalau tak jelas tolong cepat-cepat tanya cikgu. Lagi di dalam grup WhatsApp, ataupun awak boleh pause video ni, kemudian screenshot, kemudian PM cikgu. Okey. Okey, kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan B. Okey. Laju purata Encik Manaf ialah 75 km. Betul ke ni soalan ni? Terus soalan B ni. Alah, tunggu sat, cikgu kena edit sikit ni. Cikgu dah terlajak tadi. Okey, tunggu sat lah, cikgu pause sebentar. Okey, rupanya cikgu buat terbalik tapi tak apa, slide dia ada. Okey, kita teruskan. Okey, so ini adalah graf jarak masa. Okey, di sebelah menunjukkan perjalanan dua buah kereta dari Kuala Lipis dengan Cameron Highland. Okey, so kita nak kena pasti dululah. Okey, mana satu Kuala Lipis punya, mana satu kereta yang berbeza. Okey, graf PBQ. Okey, so di sinilah PBQ. Okey, so graf ini milik siapa? Graf ini milik Encik Manaf. Okey, so ni graf perjalanan Encik Manaf. Encik graf, tu dia cikgu pun. Okey, ni Encik Manaf Okey, so ni Encik Manaf. Kemudian bersama keluarganya dari Cameron Highland ke Kuala Lipis. So di sini di mana? Di sini adalah Cameron Highland dan di sini dia sampai di Kuala Lipis. Okey, untuk menghadiri majlis perkahwinan sepupunya. Okey, OABC adalah graf siapa? Encik Raven. Okey, so Encik Raven ni pula dia daripada Kuala Lipis ke Cameron Highland. Okay, cikgu habaq di mana dia berselisih? Di tempat persilangan antara dua graf. Okey, so mari kita tengok soalan. Okey, soalan A cikgu tak letak kat dalam, cikgu terkerap. Jadi cikgu baca saja, kamu boleh rujuk dalam buku kamu. Okey, so dia kata diberi kadar perubahan jarak terhadap masa bagi OA dan BC adalah sama, hitung nilai T. Okey, jadi tengok kat sini dia bagi kamu kadar perubahan jarak. Okey, so dia bagi formula. Jadi kita kena tulislah formula dia. Okey, daripada OA sampai BC adalah sama. Okey, so kita tengok graf untuk OA dan BC. Okey, so OA adalah daripada sini sampai sini. Okey, OA di sini. Okey, kemudian BC di sini.
Okey, dia kata kadar perubahan jarak. Kadar perubahan jarak ni maksudnya laju dia. Laju dua-dua ni adalah sama. Laju dua-dua ni adalah sama. Jadi bila kita kira laju ni, okey, jawapan dia akan sama dengan bila kita kira laju ni. Okey, jadi bila dia contoh macam tu, kita kira lah laju hak mana satu yang boleh kira dulu. Kalau tengok yang lengkap, okey, yang lengkap adalah yang O sampai A. Okey, sebab apa? Tengok O, kita boleh tengok dia punya jarak dia dan kita boleh tengok masa dia dalam angka. BC ni, BC jarak dia boleh dapat dalam angka, tapi masa dia cuba tengok daripada 77 sampai T. Jadi lah ni yang mana yang kita boleh kira dulu, kita kira dulu. Okey, kita buat formula dulu nah. Kadar perubahan jarak. Okey. Okay, so yang sama dia kata OA sama dengan BC. Mari kita kira OA dahulu. Okey, jadi OA, okey, mari kita letak formula dia. Kadar perubahan jarak adalah jarak bahagi masa kan. Okey, yang ni untuk OA. Kita letak siap-siap sama dengan jarak bahagi masa BC. Okay, so ini untuk OA, yang ni untuk BC. Kita samakan siap-siap. Okay, so jarak OA, O sampai A, pada mulanya jarak dia kosong. Bila dia sampai dekat A, jarak dia 65. 65 tolak kosong, so jarak yang diambil daripada O sampai A ialah 65. Okay, daripada masa. Masa O, masa dia kosong, dan bila dia sampai A, masa dia adalah 52, tapi dalam minit. Okay, masihkah kamu ingat bila masa kita, okay, kita kalau dia minta dalam kilometer sejam, kita kena tukarkan ke dalam jam. Tapi kalau tengok di sini soalan dia tak minta dalam jam, maka kita tak perlu tukar kepada jam. Okey, jadi kita letak dalam minit lah. So masa yang diambil adalah 52 minit. Okey, so kat sini tak complicated kan. Kita tengok untuk BC. Okey, jarak BC, B sampai C. Okey, ketika B, jarak mula dia adalah 65, dan bila dia sampai C, jarak yang dia sampai adalah 135. Betul ke? Cikgu tak nampak situ. Cikgu rujuk slide di buku cikgu. Okey, betul, 135. Okey, jadi ni jarak dia sampai C, ini jarak dia mula. Jadi jarak yang diambil adalah 135 tolak 5. Okey, so 135 tolak 5 kita dapat 70. Okey, masa yang diambil daripada B, masa dia mula adalah 75. Bila dia sampai C, masa yang dia sampai adalah T. Jadi masa yang diambil adalah T tolak 77. Okey, ni formula yang kita dapat. Okey, bila kita dapat formula macam ni, okey, kita kira dulu yang mana yang kita boleh tekan kalkulator. Okey, yang kita boleh tekan kalkulator adalah ni, 65 bahagi 52. Okey, jadi 65 bahagi 52. Oh lah, cikgu cari kalkulator cikgu sana. Di mana ni? Okey, so kita dapat 50. Okey, sekejap, cikgu belum ambil sini ya. Okey, 54 di sini. Okey, manakala kat sini akan jadi 70 T tolak 77. Okey, ingat anak-anak, kalau kita nak mencari nilai sesuatu benda, contoh di sini kita nak cari nilai T kan, T kat sini kan. Okey, jadi kita kena bagi dia duduk sorang-sorang. Okey, jadi bila kita nak bagi dia duduk sorang-sorang, okey, apa yang kita perlu buat adalah kita kena halau orang lain yang tak ada kena mengena dengan dia. Okey, iaitu kat sini 70. Okey, so kita halau 70 dulu, pergi ke belah sana. Okey, jadi bila 70 pergi ke sebelah sana, okey, 70 pergi ke sebelah sana, makanya 70 akan duduk atas. 70 bahagi 54. Okey, 70 bahagi 54. Okey, kemudian sama dengan tinggallah kawan tu, T dengan 77. Okey, so 70 bahagi 54
54 ke cikgu kira tadi? Alamak, sorry, salah ni. 55/4 anak-anakku. Boleh pula 54 ni. Oh, okey, tunggu set. Cikgu baiki balik. Okey, 65 bahagi 52. Pastikan kalau dapat perpuluhan awak tukar kepada pecahan. Mudah sikit lah. Okay, so ni 5/4. Okay, so 70 mai ke sini. Dia akan jadi bahagi lah 70 bahagi 5/4. Okay, sama dengan T tolak 77. Okay, kita tekan kalkulator lah. 70 bahagi 5/4. Kita akan dapat 56. Okay, kita selesaikan benda yang nampak complicated. Macam ni nampak complicated, awak tekan kalkulator bagi dia nampak ringkas supaya awak tak pening. Okey, jadi bila jadi macam ni, cikgu kata apa? Kita nak cari T, kita halau siapa yang tak ada kena-mengena dengan dia, kita halau 77. Ingat bila dia menyeberangi sini dia bertukar tanda. Jadi 56 masih kekal di sini. 77 pung lompat mai. So dia akan bertukar menjadi tambah. Okey, so 56 tambah 77, kita akan dapat T sama dengan 133. Okey, so rupanya kita tahu di sini nilai T adalah 133. Okey, so ingat bila dibagi kat kamu formula, okey, ayat dia kata apa yang sama dengan apa, awak samakan. Okey, laju ni sama dengan laju ni, keluarkan formula. Laju OA sama dengan laju BC. Lepas tu ganti nilai. Lepas tu yang mana boleh selesai dulu. Macam ni nampak ni boleh selesaikan dulu. Okey, tapi pastikan kalau boleh letak dia dalam bentuk pecahan. Okey, macam ni. Kemudian barulah kita bagi nilai yang kita tak tahu tu duduk seorang. Halau orang lain pi. Dalam tempoh kita halau pun pastikan kalau ada yang boleh selesai, kita selesaikan. Okey, maka kita akan dapat T sama dengan 133. Okey. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan B. Okey, main sini balik. Muka cikgu ni set ke sana, set ke sini. Tak apa, muka dalam ni tak apa. Jangan kita yang ke sini ke sana. Okey. Laju purata perjalanan Encik Manaf ialah 72 km sejam. Okey, ingat kat sini dia bagi jam ni. Okey, hitung beza masa dalam minit kedua-dua perjalanan untuk sampai di destinasi masing-masing. Okey, jadi laju purata Encik Manaf 72 km sejam. Mana graf Encik Manaf? Cikgu pun kena rujuk balik soalan sebab kita dah terpadam tadi kan. Okey, set kita ni balik di sini. Okey, di mana kat sini kita tahu tadi T adalah 133. Kemudian Encik Manaf punya graf adalah graf PBQ. Okey, PBQ maksudnya daripada sini ke sinilah. Okey. Dia kata laju purata Encik Manaf ialah 72 km sejam. Okey, jadi terus buat pula lah formula. Laju jarak bahagi masa. Okey, kemudian tengok dia nak apa? Hitung beza masa dalam minit kedua-dua perjalanan untuk sampai ke destinasi masing-masing. Okey, so dia nak tahu beza masa antara perjalanan Encik Manaf dengan satu lagi adalah perjalanan Encik Raven. Okey, so Encik Raven tadi kita tahu di mana kita dah cari dah T. Ni masa dia kan, A, B, C. Masa Encik Manaf ni dia sampai saja kat destinasi dia 133. Tapi kita tak tahu Encik Manaf ni punya masa sebab dia nak beza, jadi kita kena cari masa dulu. Okey, jadi bila kita nak cari masa, kita kena bawa jarak ke sebelah kiri. Okey, so masa sama dengan, ingat jarak mesti duduk di sebelah atas. Okey, jarak bahagi laju. Okey, mari kita cari masuk dalam formula. Masa kita tak tahu. Okey, jarak. Okey, jarak yang Encik Manaf lalui, okey, ketika pada mulanya adalah 135 ketika minit kosong. Bila dia sampai di Q, jarak dia daripada rumah dia adalah kosong.
Jadi beza besar tolak kecil kan. 135 tolak kosong 135. Okey. Kemudian di sini okey, kita nak tahu laju daripada P ke Q. Simpannya dia dah bagi tahu kat sini laju dia adalah 72. Ganti masuk. Okey, so kita tekan kalkulator. Okey, 135 bahagi 72. So kita dapat dalam perpuluhan. Okey, jadi perpuluhan dekat sini. Okey, sorry. Kat sini tak boleh lagi. Okey. So kalau dia bagi tahu kat sini, kita dapat perpuluhan, kita dapat cikgu suka dalam pecahan lah. Okey, pecahan iaitu boleh tukar tak? 15/8. Okey, so kalau kita tengok kat sini 15/8 ini dalam unit jam. Sebab apa jam? Cuba tengok kat sini. Unit untuk laju adalah 72 km sejam. Maksudnya masa di sini dia cerita dalam jam. Okey, so masa di sini dalam jawapan jam. Tapi macam mana kita nak bagi kat sini jam? Sebab dekat paksi masa di sini minit. Jadi kita kena tukar dia kepada minit. 15/8 jam nak jadikan kepada minit, kita kena darab 60. Jadi kita akan dapat rupa-rupanya masa yang diambil oleh Encik Manaf adalah 112.5 minit. Okey, so di sini 112.5. Okey, soalan dia nak beza masa. Jadi masa Encik Raven 133, masa Encik Manaf 112.5. Jadi masa yang diambil adalah 20.5 minit. Okey. Okey, so kita beralih kepada praktiskan diri. Okey, so cikgu minta kamu untuk buat praktiskan diri. Okey, di dalam kelas kita ni, untuk kita tahu kita faham ataupun tidak, cikgu minta awak buat sekarang soalan praktiskan diri 7.1C muka surat 193. Jadi buat sekarang yang praktiskan diri soalan ni. Okey, kemudian ada cikgu minta awak turn in. Okey, turn in soalan ini sebelum habis kelas. Okey, untuk siapa yang dapat mengikuti kelas pada hari ini, cikgu minta awak turn in. Okey, dalam tempoh awak buat ni, cikgu minta awak untuk tanya soalan kat cikgu kalau tak faham. Okey, kalau tak boleh buat sama ada yang dekat dalam contoh ni ataupun 7.1C soalan 1. Okey, kemudian yang ni untuk tugasan hari ni. Okey, tugasan untuk dihantar sebelum habis minggu ni, Jumaat, cikgu bagi masa. Buat soalan 2, 3 dan juga 4. 2, 3 dan 4. Praktiskan diri 7.1C. Hantar hari Jumaat. So jumpa di dalam kelas kita lagi, di dalam grup WhatsApp kita, untuk menyelesaikan soalan. Yang ni tak payah turn in lah, yang ni masuk dalam grup WhatsApp je lagi bila dah siap. Untuk kita bincangkan soalan 7.1C soalan 1. So itu sahaja hari ini. Terima kasih sebab setia duduk dengan cikgu sampai habis video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, cikgu tak tekan mouse.